Baiklah, saya akan mulakan Nusrah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Tuan Haji Asri Abdul, Pengerusi Wadah Wilayah Persekutuan, Tuan Haji Ahmad Sulaiman, Timbalan Pengerusi Wadah Wilayah Persekutuan, Ustaz Hamid Jusoh, Pengerusi Majlis Syura Wak Wilayah, ahli-ahli wadah wilayah persekutuan, ahli-ahli Angkatan Belia Islam Wilayah Persekutuan, ahli-ahli Persatuan Pelajar Islam Wilayah Persekutuan, dan juga hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada semua yang hadir pada malam ini, dan saya ucapkan terima kasih kerana meluangkan masa untuk malam ini. Pertama sekali saya ingin mengajak kepada semua hadirin hadirat sekalian untuk sama-sama kita membaca Ummul Kitab sebagai pembuka majlis. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini iaitu Usrah 3G Wilayah, siri kali kedua. Sekejap ya, saya kena admit yang nak masuk. Okay. Alhamdulillah, pada malam ini 12 Mac pada hari Jumaat telah diadakan Usrah 3G Wilayah siri yang kedua, di mana pada hari ini kita menjemput pembentang utama kita, iaitu Ustaz Hamid Jusoh, yang mana tajuk pada hari ini kita akan membicarakan tentang mengharmonikan Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Saya menjemput Ustaz Hamid Jusoh, iaitu Pengerusi Majlis Syura Wak Wilayah, untuk meneruskan pembentangan di mana tajuk kita pada hari ini iaitu mengharmonikan Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah, satu keperluan. Saya menjemput pembentang utama kita pada malam ini. Kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Clear ke? Alhamdulillah clear. Okey, alhamdulillah. Pertamanya kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesempatan pada malam ini dapat bersama-sama dengan semua dalam konteks perbincangan usrah pada malam ini. Tajuk yang diberikan, boleh share slide saya. Okey, dalam konteks sambil-sambil tu untuk tatapan ahli sahabat semua, dalam perbincangan bidang kuasa, dan perbincangan ini adalah satu perbincangan yang besar sebenarnya, persoalan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil. Dia bukan sebenar antara mahkamah, dua mahkamah itu. Yang lebih besar lagi ialah antara negeri dengan pihak pusat. Jadi dalam hal ini kita lihat, ialah kita berada dalam suasana negara kita Malaysia dengan 14 buah negeri, yang mana wilayah-wilayah persekutuan di bawah, secara langsung di bawah persekutuan. Kita melihat sebab dalam hal membincangkan perkara ini, kita dapati soal memahami persoalan undang-undang. Kalau kita lihat perkembangan yang awal di zaman Nabi SAW, Quran Sunnah, itu penegasan yang disebut oleh Nabi, berpegang teguh kepada Quran dan Sunnahku tidak akan sesat selama-lamanya.
persoalan yang kita nak sebut sekarang ini, apakah Quran dengan sunnah itu mencukupi? Ini persoalan yang boleh kadang-kadang boleh menimbulkan orang kata buat persoalan yang boleh menjejaskan akidah. Kita melihat persoalan yang berkaitan yang saya lontarkan tadi. Apakah Quran dan sunnah mencukupi? Dan ini sudah tentu bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang saya sebutkan tadi. Tak akan sesat selama-lamanya berpegang Quran dan hadis. Tetapi Al-Quran dan hadis harus disebati ataupun dirujuk kepada suasana. Dalam istilah yang kita sebut fiqhul waqi'i, fiqh of reality, ataupun dalam istilah yang selalu disebut oleh Al-Fadil, Datuk Siddiq Fadil, fiqhu Malizi, fiqh Malaysia. Dan pernah saya sebut soal perkara ini dalam yang berlaku di zaman Nabi sendiri pun. Kalau sudah dikatakan mencukupi Al-Quran dan Sunnah, kenapa Nabi membuat perlembagaan Madinah? Maknanya realiti yang ada di zaman itu di Madinah dengan kepelbagaian kaum menghendaki perkara-perkara yang berkaitan dengan tanggungjawab kaum-kaum yang ada di Madinah harus diletakkan. Sebab Quran tidak menyebut secara langsung. Quran menyebut, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang Allah menjadikan manusia berbagai-bagai bangsa. Tetapi bagaimana nak menjelmakan kepelbagaian bangsa itu dalam konteks masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Nabi. Nabi membuat, merangka dan meluluskan undang-undang perlembagaan Madinah bertulis pertama di dunia. The first written constitution in the world. Dalam konteks dunia hari ini, England masih menggunakan undang-undang tidak bertulis, perlembagaan yang tidak bertulis. Entah macam mana mereka menguruskan, wallahu alam. Tapi itulah yang kita nak lihat dalam konteks realiti di Malaysia ini. Yang kadang-kadang kita menghadapi suasana orang marah-marah dengan undang-undang, dengan keputusan yang dibuat oleh hakim. Dia kata lebih jahiliah daripada zaman jahiliah dan sebagainya. Jadi persoalan ini, apakah kita membicarakan berasaskan realiti di Malaysia? Yang saya akan huraikan nanti, dalam keadaan yang ada kita sama-sama mempertahankan Islam, negeri semua di bawah, Islam di bawah kerajaan negeri walaupun limited kuasanya, tetapi kita lihat kepelbagaian dalam istilah kasarnya caca merba. Jadi apabila keputusan dibuat oleh pihak Mahkamah Persekutuan, maka apakah kita menyalahkan pihak mahkamah? Ya, mungkin ada orang tidak bersetuju dengan pandangan saya. Atau apa sebenarnya? Dalam konteks masyarakat, kalau kita lihat dalam konteks pendidikan, kadang-kadang si suami, si ayah marah kepada isteri. Maknanya mak kepada anak-anak. Salah sikit ataupun apa berlaku, dia salahkan isteri. Yang dia dah buat apa? Ada pula isteri menyalahkan suami. Tak tegas dan sebagainya. Tidak ada cooperation. Mungkin yang ada ialah keparaksan. Ya, cooperation, kerjasama tidak ada. Yang ada keparaksan. The new term being created by me. Okey. Dalam hal ini kita melihat hakim yang Nabi sendiri memberikan penjelasan. Dia tanya Muaz, tanya Sayyidina Ali semasa pelantikan menjadi hakim, kalau ada masalah nak rujuk kepada, mereka menjawab nak rujuk kepada Al-Quran.
Kalau tak ada, rujuk kepada hadis Nabi. Kalau tak ada, ijtihad. Maknanya mereka cuba memahami. Sudah tentu dalam memahami itu apabila tidak ada. Yang sekarang ini kita melihat, ada di depan mata kita peruntukan-peruntukan yang menjadi rujukan para hakim. Hakim dia tidak boleh membuat keputusan secara sembrono ataupun membujur lalu melintang patah. Tidak ada. Dia kena rujuk dalam konsep undang-undang yang disebut undang-undang keterangan judicial notice. Saya memberi contoh. Sekarang ini dalam kes keluarga, kekeluargaan kita di Malaysia, perkataan si suami kepada isteri, dia kata dia tolak 3 isteri dia. Cerai talak 3. Timbul persoalan. 3 itu bermakna 3 ke ataupun 3 itu masih bermakna 1? Tidak timbul persoalan kalau semalam ceraikan dengan talak 1. Hari ini dia mencerai dengan talak 2. Besok cerai talak 3. Itu tak timbul masalah kerana keseluruhan para fuqaha bersetuju berlaku 3 selepas 3. Tetapi dalam serentak masa sehingga kini di Malaysia belum ada lagi peruntukan yang menyatakan talak 3 bermakna 1. Dan dalam hal ini mahkamah terpaksa membuat keputusan berasaskan ijtihad. Ada setengah kes mungkin terpencil. Dia menyebut bahawa dia adalah pengikut mazhab Hanafi. Hanafi memberikan pandangan bahawa 3 itu masih kekal 1. Bukan 3 bermakna 3 tolak. Maka mahkamah memberi perhatian kerana dia menjadi pengikut, adalah pengikut kepada mazhab Hanafi, maka 1. Datang pengikut mazhab Syafi'i. Maka mahkamah mengatakan 3 itu 3 berasaskan kepada mazhab Syafi'i. Dan dalam banyak perbincangan kita telah mencadangkan kepada negeri-negeri supaya buat pindaan. Maknanya dalam konteks UIA supaya perkataan talak 3 itu dibuat satu peruntukan. Sebab apabila undang-undang telah digubal, diterima, dikuatkuasakan, dia sudah menjadi ijma'. Dan di ketika itu hakim sudah tidak boleh berijtihad mengikut pandangan dia. Kalau dia Syafi'i, dia kata ikut Syafi'i tak boleh. Jadi dalam hal ini saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks yang kita melihat tak bersetuju dengan pandangan, apakah tidak bersetuju ini suatu yang baru? Nabi SAW pernah mengarahkan sahabat, jangan kamu dalam ekspedisi ke Bani Quraizah, jangan kamu sembahyang asar melainkan di Bani Quraizah. Apabila hampir nak waktu maghrib, 2 kumpulan di kalangan sahabat yang berada di zaman Nabi, mereka berpecah 2. Satu berpandangan bahawa arahan Nabi supaya kita sembahyang asar di Bani Quraizah adalah untuk proses mempercepatkan perjalanan. Sampai di sana sebelum maghrib sembahyang asar di sana. Tapi satu lagi, yang tadi kata suruh cepat-cepatkan, sekarang ni kita lambat. Maka kita kena sembahyang dalam perjalanan ini bukan di Bani Quraizah. Satu lagi, meneruskan perjalanan, mereka sembahyang asar dalam waktu maghrib. Kedua-duanya kembali kepada Rasulullah selepas habis ekspedisi itu. Rasulullah kata dua-dua betul. Sahabat besar keperbezaan pandangan. Jadi dalam hal ini kita lihat apabila merujuk kepada mahkamah. Di Malaysia ini mahkamah federal adalah mahkamah yang ketiga dalam proses rayuan daripada mahkamah tinggi pergi kepada mahkamah rayuan, dan yang tertinggi ialah mahkamah persekutuan. Sebelum mahkamah rayuan wujud, maka dia daripada mahkamah tinggi terus kepada mahkamah federal ataupun sebelum itu Supreme Court.
Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kes rayuan dia ada dua. Kalau di mahkamah syariah, rayuan pertama di mahkamah tinggi syariah, seorang hakim mendengar rayuan. Di mahkamah rayuan syariah, syariah appeal court, 3 ahli panel. Mahkamah tinggi seorang. Mungkin ada rayuan daripada mahkamah session. Tapi kalau pergi kepada mahkamah rayuan, dia ada kota dia sekurang-kurangnya 3. Pergi kepada mahkamah persekutuan sekurang-kurangnya 3. Isu besar dia tambah sampai 9, 7 dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, soal tidak bersetuju bukan di kalangan kita tak bersetuju dengan penghakiman. Para hakim yang bersidang bersama dalam kelompok 3, 5, 7, 9. Kadang-kadang ada yang tidak bersetuju dengan majority. Dissenting judgment. Tetapi tidak bersetuju. Contoh yang banyak tidak bersetuju ialah bekas Ketua Hakim Negara Richard Malanjun. Dia paling banyak tidak bersetuju. Yang menyatakan, membuat hukuman yang dipanggil dissenting judgment yang tidak bersama dengan majority. Akhirnya boleh dilantik menjadi Ketua Hakim Negara walaupun banyak membuat judgment yang berbeza dengan majority. Maknanya, dissenting judgment bukan bermakna suatu yang tak betul. Tetapi sebenarnya memberikan gambaran yang besar tentang kefahaman kes dan menyelesaikan. Dia tidak menjadi pak turut. Sebab ada para hakim yang saya bersetujulah dengan apa yang dibuat oleh majority selepas dia membaca penghakiman orang. Bukan dia merangka daripada awal dan membandingkan dengan hakim-hakim yang lain, judgement hakim lain. Ini persoalan yang berlaku. Termasuk di mahkamah syariah sendiri. Bukan kita nak menghina, kita menyatakan melalui judgement yang direkodkan, yang dipublishkan. Ada hakim yang sekadar bersetuju. Ini persoalan yang harus kita lihat. Maknanya gambaran yang saya nak berikan ini. Supaya kita jangan pejam mata sebelah tengok orang. Ya, kuman di seberang laut tu kita nampak. Tetapi gajah di depan mata tak nampak. Jadi saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila hakim membuat judgement berasaskan peruntukan undang-undang, sememangnya semasa pihak legislatif menggubal undang-undang, never been tested, tidak diuji. Kes merupakan satu ujian di mahkamah yang nak melihat sejauh mana makna yang terkandung di dalam peruntukan undang-undang yang berkaitan itu ditafsirkan dengan cara yang sebenar atau yang boleh diterima. Jadi ini kita lihat peranan untuk memberikan penghakiman. Saya ingin menyebut, kalau ada orang marah-marah dan menyatakan kesilapan yang besar, saya nak tanya apakah keperbezaan bidang kuasa ini suatu yang bertentangan dengan syarak. Sedangkan Nabi SAW sendiri melantik para hakim dan kalau tak puas hati, banyak ada kes juga yang tak puas hati keekoran penghakiman. Hakim bicara sampai mereka merayu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW endorse penghakiman yang dibuat oleh para sahabat yang dilantik sebagai hakim. Jadi saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melihat persoalan bidang kuasa, bidang kuasa negeri. Negeri yang ada, dia tak boleh. Negeri Terengganu nak cuba mentadbir wilayah.
Kelantan, wilayah Pahang, dia tak ada kuasa. Kita melihat pelantikan hakim. Kalau dilantik hakim sebagai hakim Mahkamah Tinggi Terengganu, dia tidak ada kuasa untuk mendengar kes daripada Kelantan. Tetapi apabila dilantik, pernah dilantik di Besut, ya, termasuk Allah yarham, kalau tak silap Rasulullah Kasim sendiri pernah dilantik menjadi hakim dan menguasai kawasan Besut. Padahal Besut adalah wilayah Terengganu. Tetapi surat pelantikan daripada pihak federal, sebab itu civil court, magistrate court, Pasir Putih dekat, dia boleh di-cover oleh seorang magistrate. Surat pelantikan walaupun negeri berbeza. Jadi dalam hal ini, apabila kita melihat kepada persoalan mahkamah syariah, yang secara langsung persoalan Islam. Dan persoalan Islam berkaitan dengan masalah mahkamah syariah. Tetapi kita harus ingat, takut saya bimbang saya terlupa, saya nak beri peringatan. Apakah Islam milik negeri? Bagaimana Bank Islam di Akta Bank Islam, penubuhan Bank Islam, Akta Takaful, penubuhan Universiti Islam antarabangsa, dia tidak melalui proses negeri. Sebab bank di bawah pusat. Tetapi undang-undang Islam di bawah pusat. Tak perlu melalui negeri. Yang kita menjadi hub rujukan seantero dunia. Jadi dalam hal ini, kalau kita lihat contoh yang ada sekarang ini, orang Selangor terpaksa berlari ke wilayah. Saya dah 4 kali berlari ke masjid wilayah dengan anak-anak. Nak pergi masjid surau sebelah 100 orang. Wilayah sebelah Masjid Bilal. Boleh penuh. Tengok bagaimana kekecamukan yang ada. Kita tak nak salahkan pihak penguasa yang tertinggi dalam konteks negeri. Tetapi bagaimana kita koordinasikan. Sebab itu kita lihat apabila Mahkamah Federal mengisytiharkan bahawa Seksyen 28 enactment jenayah syariah Selangor 1995 terbatal. Kecoh seantero dunia. Malaysia lah, dunia Malaysia. Berbagai-bagai. Ya. Kalau kita lihat, apakah Mahkamah Persekutuan menghina Mahkamah Syariah? Condemn. Mahkamah Syariah tidak ada. Yang mereka sebut, sebab benda ni tak disebut di dalam, tak not being tested in Sulaiman Takrib dan kes lain. Sebab kita lihat, kita bersungguh-sungguh terhadap apa yang ada dalam peruntukan. Dan kes Lina Joy, Mahkamah Persekutuan berkali-kali dalam beberapa kes yang lain daripada Sabah, daripada Sarawak, mengatakan kes melibatkan akidah adalah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Sivil tidak punya kuasa. Why? Mereka bukan ada kepakaran. Satu bidang kuasa nak tafsir. Sebab itu kita lihat dalam kes di Mahkamah Sivil, kita dapati dalam kes Iki, 2 orang yang diambil di kalangan yang dikatakan ilmuwan besar. Mereka ini dipanggil untuk memberikan tafsiran, menjelaskan kepada mahkamah tafsiran Islam yang diberikan begitu rupa makna luas. Maknanya Islam yang syumul. Pandangan itu dalam konteks evidence, undang-undang keterangan di Mahkamah Sivil adalah keterangan pakar. Tetapi di Mahkamah Syariah, keterangan pakar dalam bentuk alim, ulama, dia tidak terpakai. Why? Sebab di Mahkamah Syariah, hakim sendiri adalah mujtahid. Dianggap mujtahid boleh berijtihad. Tak perlu kepada pandangan pakar. Tapi pandangan pakar DNA, pandangan pakar yang berkaitan, sebab ada di Melaka kes
wanita, dia buat pembedahan, dia jadi lelaki, dia berkahwin, ya kita tak tahu isteri yang dia kahwin tu membuat laporan, ada benefit ke dia terima sebagai isteri. Wallahu alam, yang melaporkan kes kepada pejabat agama adalah adik beradik kepada lelaki, dan sokokut ikut lelaki itu. Dan mahkamah mengarahkan supaya desok lelaki itu dirujuk kepada pakar untuk melihat ada kesan pembedahan ataupun tidak di bahagian berkaitan. Dan pakar memberikan keterangan laporan bahawa memang ada kesan pembedahan, maka dia bukan lelaki asal. Itu contoh. Jadi dalam hal ini, apabila kita melihat kepada persoalan yang berlaku dalam konteks, apakah kita memahami fake reality yang dalam konteks kita sekarang ini, kita kata, oh penghakiman di mahkamah tinggi, undang-undang di mahkamah sivil yang dipakai di mahkamah sivil bertentangan dengan syariah. Pengalaman di Pakistan menjelaskan tidak semua undang-undang dalam konteks negara walaupun artikel 227 memberikan peruntukan yang begitu kuat, seluruh undang-undang yang ada di Pakistan hendaklah diselaraskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan memang rakyat Pakistan diberikan hak untuk mereka mencabar di mahkamah. Sekiranya mereka meyakini bahawa satu-satu peruntukan yang ada di Pakistan itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka akan bawa kepada mahkamah, dan mahkamah di Pakistan adalah Federal Syariah Court sebagai asas bagi mahkamah untuk menilai sama ada satu peruntukan itu bertentangan Quran dan Sunnah. Sehingga pernah dalam kes yang berkaitan dengan kes zina, hukuman stoning to death dicabar di mahkamah. Sebab mereka berkeyakinan bahawa hukuman itu telah dibatalkan dengan kehadiran ayat 2 surah An-Nur. Mungkin kita kata, oh apa orang ni buat cabaran di mahkamah? Seperti mana kita lihat, kalau ada orang bawa membantu, peguam membantu seorang yang murtad, yang nak murtad atau murtad. Oh kita kata, peguam ni tak betul, bersekongkol. Betulkah anggapan kita? Sedangkan di Mahkamah Syariah Pulau Pinang, apabila peguam mewakili seorang wanita bernama Fatimah, dan di mahkamah mendapati bahawa kesilapan besar adalah kesilapan Majlis Agama Islam Pulau Pinang, yang tidak bertanggungjawab mendidik Fatimah ini sehingga dia faham Islam. Dan mahkamah menerima sebab dia tak pernah belajar Islam. Dia kahwin, lepas tu dia bercerai dengan suami yang Islam, yang asal Islam. Dia tidak dididik. Dan apabila dirayu kepada mahkamah rayuan syariah, yang bicara tu mahkamah tinggi, yang dia tak puas hati, pihak majlis agama tak berpuas hati, dia rayu kepada mahkamah rayuan syariah. Mahkamah rayuan syariah affirm the judgment be made by the trial court. Kalau mahkamah affirm judgment, tak condemn, kita nak condemn lawyer kah? Jadi dalam hal ini kita lihat, dalam kes di Pakistan yang melibatkan kes stoning to death, hukuman rejam itu telah terbatal pada perkiraan mereka. 3 hakim daripada 5 hakim menyatakan terbatal. Bayangkanlah, hakim yang pendidikan Islam boleh mengatakan terbatal, satu mengatakan tak terbatal, dan satu mengatakan jas hukuman ta'zir. Bayangkanlah, heboh dan berlaku suatu kekecohan yang besar, menyebabkan kerajaan Pakistan meminda perlembagaan untuk membolehkan Mahkamah Federal Syariah review hukuman penghakiman dia sendiri. Kalau tidak, rayuan itu akan pergi kepada Supreme Court. Kalau silap Supreme Court membuat penghakiman, maka dia akan beri kesan besar kepada hukum rejam itu.
Maka mereka meminda perlembagaan, membolehkan hakim-hakim yang lain di Mahkamah Federal Syariah Court menilai balik kes itu. Dengan 7 orang hakim yang dilantik kemudiannya selepas pindaan perlembagaan. Maka semua bersetuju dengan kerahan seluruh tenaga, semua para ulama di Pakistan, mufti-mufti dan sebagainya, semuanya dikerahkan untuk memberikan pandangan untuk menyelesaikan masalah itu. Maknanya membuat tulisan pandangan mereka. Akhirnya bersetuju bahawa memang tidak pernah dibatalkan. Jadi dalam hal ini saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita melihat kepada persoalan bidang kuasa yang ada, ya, tafsiran hukum syarak dalam konteks tafsiran hukum syarak di Malaysia, dalam enactment di negeri termasuk dalam akta di Federal Territory Wilayah Persekutuan. Mereka tidak pernah menyebut bahawa hukum syarak itu merujuk Quran dan Sunnah. Tetapi mereka merujuk kepada pandangan mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Utamanya Syafi'i dulu. Tak sebut Al-Quran dan Sunnah. Dan dalam hal ini kita lihat makna hukum syarak dalam konteks di antara negeri berbeza. Bahkan dalam konteks wilayah sendiri di antara beberapa akta yang ada. Ada beberapa akta yang boleh kita fahami. Ya. Akta pentadbiran Undang-Undang Islam 93 itu kita rujuk pada wilayah. Akta Undang-Undang Keluarga. Sebab akta ni parlimen yang luluskan. Yang buat. Akta Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah. Akta Tata Cara Jenayah Syariah. Akta Tata Cara Mal. Akta Kesalahan Jenayah. Sekurang-kurangnya ada 6 akta dan setiap negeri semuanya ada enactment ini. Di Sarawak dia nama ordinance. Jadi dalam hal ini kita lihat, kalau kita melihat kepada 14 buah negeri, kali 6, 84 undang-undang yang berbeza. Hebat hakim, hebat jadi pegawai syar'i di mahkamah seluruh Malaysia. Mereka mampu untuk memahami 100 sekurang-kurangnya 84 undang-undang di Malaysia. Hebat. Berbeza dengan mahkamah sivil, 1 undang-undang seluruh negara sama. Kecuali yang berkaitan dengan negeri-negeri berkaitan saja. Jadi dalam hal ini saudara-saudari, tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat undang-undang yang ada section di Selangor. Undang-undangnya yang melebut bertentangan dengan hukum tabi'i. Dia tak sebut liwat. Dia sebut bertentangan dengan hukum tabi'i. Tapi liwatlah hukuman. Okey. Kita lihat negeri lain. Kedudukan negeri. Wilayah 20, Section 25, Pulau Pinang 25, Sarawak 22, Kedah 23, Sabah 82, Perlis 13, Terengganu, Pahang dan Perak tak ada, Johor 25, Negeri Sembilan 63, Melaka 56, Kelantan 14. Section yang berbeza berkecamuk dengan nama-nama yang berbeza. Saya tunjukkan Johor liwat, Pulau Pinang liwat, wilayah liwat. Di sini lupa nak sebut Kedah. Kedah liwat juga. Ada kesamaan. Tapi Selangor berbeza. Jadi kita lihat akta yang ada. Kita konsentrate kepada akta kesalahan jenayah syariah. Kita tak masuk soal undang-undang keluarga dan sebagainya. Ada beberapa 12 akta di wilayah Kedah, enactment, Pahang, Terengganu. Tapi Terengganu tidak ada. Kenapa Terengganu? Terengganu dibuat di zaman kerajaan yang memerintah ialah Kerajaan PAS. Mereka memasukkan liwat ini dalam kategori enactment hudud Terengganu 2002. Dalam konteks ini kita lihat, memang dalam konteks liwat itu sendiri pun ada keperbezaan. Kita jangan terlupa. Sekarang ni kes yang terbaru, orang katakan selepas satu Islam dihina.
Betul ke Islam dihina? Soal nama Allah digunakan oleh bukan Islam pun ada keperbezaan di kalangan ulama. Betul ke Islam dihina? Jadi dalam hal ini kita lihat dalam pandangan Hanafi bukan hudud. Ianya adalah ta'zir. Hukuman berat. Sampai boleh hukuman bunuh. Dalam konteks liwat itu. Pada pandangan. Tapi dia tidak sama dengan zina. Tetapi pandangan majoriti di kalangan ulama termasuk Imam Syafi'i. Mereka mengatakan liwat itu sama dengan zina. Tapi Imam Hanafi kata tak sama. Dia tidak melibatkan nasab. Tak sama. Jadi keperbezaan pandangan itu sudah ada. Jadi kita lihat package. Ini nak tengok pula package. Ada package Kelantan Perlis Kedah 98. Sebab 2014 undang-undang baru di Kedah. Package kedua Negeri Sembilan Melaka dan Sabah. Package negeri-negeri lain termasuk Kedah 2014. Kita lihat bagaimana mereka menerima pakai masing-masing dengan gaya tersendiri. Kelantan, Perlis, Kedah. Okey, bawah package ini Kelantan ada 34 section. Perlis ada 50 section. Kedah 88 ada 37 section. Negeri Sembilan Melaka dan Sabah, Negeri Sembilan ada 121 section. Melaka ada 105 section. Sabah ada 94 section. Kita lihat negeri-negeri lain termasuk Kedah 2014. Wilayah Persekutuan 58, Pulau Pinang 57, Johor 57. Ya, ada persamaan. Sarawak 2 tu lebih kurang sebab dia banyak mengikuti wilayah dan ada persamaan wilayah Johor dengan Pulau Pinang. Sarawak 54, Terengganu 69 walaupun kecenderungan merujuk pada wilayah. Tapi menambah di sana sini. Selangor 55, Perak 68, Kedah 54, 2014, Pahang 71. Bayangkanlah saudara-saudari berkecamuk di antara negeri masing-masing nak pertahankan Islam tetapi tidak ada kerjasama bagaimana nak wujudkan. Jadi dalam hal ini kita lihat Perlembagaan Persekutuan. Perkara 75 menyebut antara Perlembagaan Persekutuan dengan undang-undang negeri mesti diutamakan undang-undang persekutuan perlembagaan sekiranya ada pertembungan. Kita lihat bukan masalah yang berkaitan dengan Islam. Kes Nordin Saleh. Yang apabila diputuskan oleh mahkamah di Kelantan, Mahkamah Tinggi, bahawa undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan untuk melarang ahli Dewan Undangan Negeri yang dipilih oleh pengundi kalau dia melompat parti maka dia terbatal. Dan undang-undang itu diluluskan dan apabila terbatal maka dibuat pilihan raya. Nordin Saleh dan yang satu lagi juga bertanding tapi dia kalah. Apabila dia kalah dia buat cabaran di mahkamah. Dia menyatakan bahawa undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan menyekat lompat parti, berubah parti adalah bertentangan dengan perlembagaan artikel 10 yang memberikan kebebasan untuk berassociation. Maka kita lihat kerajaan negeri tidak berpuas hati dengan keputusan maka dia rayu kepada. Sebab tu Dewan Undangan Negeri Kelantan mendahului pihak responden ini. Sebab ini rayuan di Supreme Court masa tu namanya Supreme Court. Apabila sampai ke Supreme Court pada tahun itu 92, ini rekod ni 92, diputuskan oleh Mahkamah Agung pada ketika itu bahawa sememangnya peruntukan undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri adalah bertentangan dengan kebebasan berassociation dalam artikel 10 Perlembagaan Persekutuan. Habis. Maknanya bukan soal Islam. Dan apakah perkara-perkara lain yang tidak atas nama Islam kita tidak persoalkan? Jadi saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT tidak mengizinkan.
Jadi ini yang diputuskan. Jadi dalam hal ini, marilah kita melihat secara objektif. Betul, kita nak menghendaki melalui program UIA, kita mengharapkan para peguam, menjadi hakim peguam dan sebagainya menjadi semua orang. Maknanya menjadi orang yang bertanggung di semua tempat. Tetapi soal bidang kuasa dia tidak akan terhenti. Sebab apabila kita menerima satu-satu peruntukan perlembagaan itu tidak bertentangan dengan Islam, dia akan kekal. Dan dalam ini proses pertembungan tetap akan berlaku. Kalau tidak diusahakan cooperation di antara negeri. Selesai dulu di antara negeri. Dan bagaimana? Betul kita mesti ada political will nak pindah perlembagaan. Tapi persoalannya perlembagaan itu bertentangan dengan Islam ataupun tidak. Banyaknya dia lebih kepada pertentangan dalam ruang lingkup ijtihad. Bukan dalam konteks bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kecuali adalah bahagian. Sehingga sekarang ni, kalau kita mengatakan bahawa hukum penghakiman itu tidak Islami, bolehkah kita kata penghakiman hakim di mahkamah syariah yang menjatuhkan hukuman kepada seorang pesalah yang berzina dengan hukuman 356. Kita kata, bolehkah kita kata hakim yang menjatuhkan hukuman itu berdosa besar kerana tidak ikut hukum syarak yang asal? Beranikah kita menyatakan? Sebenarnya hukuman 356 buat sementara waktu sehingga boleh kita berubah secara betul. Bagi saya dalam proses memahami undang-undang Islam, dia masih Islamic. Why? Kerana dia masih disebut sebagai hukum dalam konteks ta'zir. Bolehkah kita kata, oleh kerana kerajaan tidak membenarkan kita melaksanakan hukuman hudud, lantak kamulah masyarakat nak jadi apa? Bolehkah kita kata gitu? Nabi SAW menyebut, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhafu liman." Barang siapa melihat kemungkaran, cegah dengan kuasa. Tak mampu dengan kuasa, dengan lidah perkataan. Tak mampu dengan perkataan, maka cegah dengan hati. Benci perbuatan itu. Maknanya, kita berpindah daripada menggunakan kuasa sebab kita tidak ada kuasa. Kita menggunakan alternative solution dengan hukuman yang minimum tetapi dapat mengajar masyarakat. Masih lagi dapat mengajar masyarakat, masih lagi dapat mengajak mereka memahami kehidupan secara Islam. Maka hukuman 356 buat sementara waktu adalah masih dianggap Islami berasaskan hukum syarak dalam konteks ta'zir. Kalau tidak boleh. Kalau tidak berani, kalau ada orang mengatakan tak Islami, maka kita cabar dia mengatakan hakim yang membuat keputusan itu adalah hakim yang telah terkeluar daripada Islam. Na'udzubillah. Tidak ada cabaran yang dibuat sedemikian rupa. Jadi saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sedikit mungkin suara tertinggi sikit. Itu bukan marah, tapi nak menegaskan satu penegasan. Jadi kalau ada perbincangan, wallahualam, kita persilakan. Wallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Hamid Yusof atas pembentangan. Bagi saya pembentangan yang sangat baik, jelas dan juga sangat mendalam tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu mengharmonikan mahkamah sivil dan mahkamah syariah, satu keperluan. Alhamdulillah, jadi itu adalah sesi pembentangan. Jadi saya teruskan dengan agenda seterusnya, iaitu sesi soal jawab dan juga komentar. Jadi sesiapa yang ingin memberi soalan ataupun nak berkongsikan pendapat ataupun pandangan, boleh Pak Mai ataupun boleh gunakan ruangan chat yang ada. Kalau di ruangan chat, insya-Allah saya boleh bacakan. Jadi mana-mana yang ingin bertanyakan soalan,
Silakan. Dengar tak? Dengar. Rahim ni daripada Kota Damansara. Pertama kita ucapkan tentang isu yang timbul di antara Mahkamah Sivil dan juga Syariah. Saya amat setuju bahawa kita ramai di antara kita rakyat Malaysia ni tidak begitu memahami tentang undang-undang sama ada constitution sekalipun. Sebab kita take for granted, sebab kita orang Islam, kita ada constitution, good enough. Sebenarnya banyak perkara yang harus kita, saya pun begitu, saya pun dah beli baca ni constitution, orang baca lately mengingatkan perkara timbul. Ya. Kalau memahami undang-undang, perlembagaan itu penting untuk melihat bagaimana peranan kita. Ya. Jadi dalam konteks ini, saya rasa mungkin satu perkara kita nak juga penjelasan kerana cara proses undang-undang ini perlu ditest, dicabar baru mendapat penafsiran yang lebih mendalam. Pertama, perkara 3 dalam perlembagaan mengatakan bahawa Islam sebagai agama rasmi Malaysia. Makna rasmi itu mengikut pentafsiran berbeza-beza. Ada mengatakan bahawa rasmi di situ hanya untuk sebagai pengamalan hidup, ad-din. Dan ini juga menimbulkan kecamukan. Dan tidak ada orang masihlah cabar perkara ini. Mengikut pandangan Ustaz, mana yang terbaik untuk kita lihat. Keduanya, memang kita lihat ada kecamukan dalam pentadbiran Mahkamah Syariah ni. Dan sudah ada banyak recommendation supaya diharmonikan. Tapi kita untuk perkara memerlukan pertukaran perlembagaan. Yang ketika ini tidak mempunyai harapan untuk kita buat pembinaan perlembagaan kerana tidak ada majoriti. Kerana pernah berlaku dulu masa Allahyarham Ahmad Ibrahim, pernah buat pembinaan perlembagaan untuk perkara 121 untuk mengatakan bahawa Federal Court tidak boleh tercampur dalam hal undang-undang syariah. Ketika itu negara ada majoriti. Tapi ketika ini tidak ada, dia tidak ada sukar untuk kita buat perpindahan perlembagaan. Jadi ini kita dengar banyak pandangan yang confuse masyarakat. Ada orang yang ulama ke expert dalam undang-undang mengikut bias politik. Interpretation mereka ini begitu bias. Mengikut pahaman masing-masing dan tidak objektif mana kita dengar malam ini. Habis pandangan Ustaz. Sila. Okey, terima kasih kepada pertanyaan Datuk Rahim. Isu kefahaman Islam memang apabila di zaman Tun Sufyan menulis bekas Ketua Hakim Negara pada ketika itu, menyebut rasmi ini upacara rasmi je lah. Apabila kes being tested dalam konteks Cik Umar Cik Soh di zaman Tun Saleh Abbas, Allahyarham Tun Saleh Abbas. Kes itu berkaitan dengan hukuman gantung dalam kes pengedaran dadah. Dan peguam pada ketika itu Ramdas Tikamdas. Okey. Bunyi pun lain, Ramdas Tikamdas. Dibantu oleh Allahyarham Ustaz Abu Bakar Hamzah sebagai orang Islam, berhujah di mahkamah bahawa hukuman gantung kerana mengedar dadah adalah tidak sah. Sebab ia bertentangan dengan Islam yang ada dalam perlembagaan. Hukuman gantung dalam Islam tidak ada. Maka dihujah, peguam berhujah Ramdas Tikamdas. Tun Saleh Abbas mempengerusikan rayuan itu. Maka tafsiran yang dibuat oleh Allahyarham Tun Saleh Abbas pada ketika itu juga hampir mirip dengan apa yang dibuat oleh tafsiran yang sebelum itu. Kemungkinan untuk mengelakkan, sebab kalau diisytiharkan bertentangan, maknanya banyak perkara termasuk yang berkaitan dengan undang-undang riba pun akan habis, pinjaman tak payah bayar.
Kemungkinan di situ wallahu alam ada tafsiran yang menyebut terpaksa ataupun sebagainya. Tetapi lately ni kita melihat beberapa judgement termasuk judgement IKI ini. Hakim memang bersetuju dengan pandangan bahawa Islam dalam perlembagaan itu bukan sempit, luas. Tetapi yang ditekankan ialah bidang kuasa. Itu yang ditekankan, bukan soal Islam yang sempit. Dan persoalan pindaan perlembagaan. Sebenarnya kita dalam keadaan tertentu memang 2/3 majority kena ada di parlimen untuk pindah perlembagaan. Tetapi sebenarnya kita boleh harmoni. Memang kalau di UAE kita ada unit ataupun kluster harmonization, mengharmonikan. Memang kita berusaha. Persoalan yang ada kita lihat. Kita nak harmonikan di antara negeri dengan pusat, federal. Tetapi di kalangan negeri pun tak bersatu seperti mana yang saya sebut tadi. Apabila tak bersatu, maknanya kalau negeri Selangor yang berjuang di mahkamah, negeri-negeri lain minta nak mencelah, nak tengok bersama, nak berada bersama. Tak bersatu. Jadi dalam hal ini, bagi saya, ada ketikanya perlembagaan besar. Perlembagaan yang dipindah pada kemasukan 1211A itu. Di mana mahkamah yang terdapat di dalam peruntukan satu, iaitu mahkamah tinggi, mahkamah sivil, tidak boleh campur tangan, maknanya interfere, penghakiman. Dulu yang berlaku, peruntukan di dalam enactment negeri sendiri memberikan ruang. Yang mana kalau pihak-pihak tak puas hati di mahkamah qadi, mereka boleh minta campur tangan daripada mahkamah sivil. Banyak kes yang mana mahkamah sivil campur tangan, memberikan penghakiman. Itu asasnya. Tetapi persoalan kes yang sebelum ini berkaitan dengan anak yang dilahirkan yang sebenarnya tidak ada nikah. Lelaki Islam yang berkedudukan dengan perempuan Cina agama Buddha, lahir anak, dia pergi ke jabatan pendaftaran, dia daftar anak itu dengan nama Islam. Soal perkahwinan, anak memang otomatik kepada mak hubungan. Dengan lelaki, kalau tak ada kahwin, mahkamah sivil tak iktiraf. Jadi persoalannya, yang kita lihat, penghakiman itu dibuat mahkamah persekutuan. Mahkamah tinggi, mahkamah persekutuan. Kenapa mahkamah syariah tak boleh campur tangan? Tak boleh. Mahkamah syariah hanya layak berbidang kuasa untuk mendengar kes orang Islam saja. Sebab itu sehingga kini, apabila saya berada sebagai jawatan kuasa pada 2004 di Attorney General, sekarang ni panggil AGC, Attorney General Chamber, yang berbincang, yang diminta dilantik oleh Allahyarham bekas hakim mahkamah tinggi yang melantik saya pada ketika itu untuk berada di jawatan kuasa. Tapi dia bukan mahkamah tinggi pada masa itu, tapi dia berada di Attorney General. Dan kita mengambil pendekatan pada ketika itu model Negeri Sembilan, mana-mana orang yang nak keluar Islam, dia kena buat permohonan. Dengan permohonan itu, pihak berkuasa boleh monitor. Tetapi sehingga kini, wilayah pun belum dapat melaksanakan lagi model Negeri Sembilan. Satu-satu di negeri di Malaysia ini. Maknanya kes Lina Jauh pun tak boleh kita hadapkan ke mahkamah. Sebab tidak ada peruntukan. Yang mana sesiapa yang murtad, maka dia akan didakwa. Tak ada. Kenapa? Kalau dia dah dituduh sebagai murtad, automatically mahkamah syariah tidak ada kuasa. Contoh, kes Qadiani. Apabila fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Selangor mengisytiharkan Qadiani bukan Islam,
walaupun dia tidak merujuk sebagai undang-undang, tetapi fatwa apabila digezetkan, dia mengikat umat Islam di Malaysia, dia mengikat residen di negeri yang berkaitan di Selangor. Apabila telah disebut, diisytiharkan sebagai bukan Islam, Mahkamah Syariah dilarang melalui judgement Mahkamah Tinggi Shah Alam, melarang, menghalang daripada tindakan mahkamah ataupun prosecutor pendakwa syar'i untuk bawa ke mahkamah sebab dia sudah bukan Islam. Ini. Sebab itu setengah negeri percubaan murtad. Percubaan. Kalau dituduh murtad, out, automatically out daripada jurisdiction of the Syariah Court. Itu yang kita lihat. Maknanya kerjasama, kita yakin di kalangan ahli politik yang Islam boleh bekerjasama, tak kira pembangkang dan sebagainya kalau ada mesyuarat, koordinasi. Tetapi persoalan yang kita nak lihat sekarang ini, apakah cukup satu negeri? Negeri lain begitu, lain pula. Ini persoalan. Dan kita mengharapkan suatu suasana baru wujud, kerjasama. Biar standard semua kita pergi bergerak, berbincang secara bersama. Kalau Selangor nak buat perbincangan dengan federal, negeri lain McDonald je lah. Ini yang berlaku yang kita tak mahu. Halangan-halangan daripada dalam, bukan daripada perlembagaan itu sendiri. Wallahualam. Ada siapa yang ada soalan lagi ataupun pandangan, pendapat? Kalau tak, saya teruskan kepada agenda seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dulu-dululah kita ikut ceramah-ceramah politik ni, maknanya dalam konteks Malaysia ni, perlembagaan itu lebih higher lah, lebih tinggi daripada Quran. Apakah ini suatu statement biasa ataupun satu realiti? Sebab saya melihat juga maknanya dari segi diplomasi kita Tak dengar je, Mat. Line dia jenderam ni tak boleh. Saya satu cara hidup. Bila kita nak connect dengan perlembagaan, dia bukan maknanya perlembagaan kita tidak terjemah, tak boleh nak interpretasi perlembagaan ini mewakili Islam sebagai way of life atau perlembagaan Madinah kalau seumpama begitulah kot. Maknanya apa-apa ataupun kelemahan di peringkat negeri, peringkat undang-undang syariah yang tidak cuba cope dengan perlembagaan negara. Allah alam sekadar jelas sekadar pandangan atau kalau ada jawapan. okey, penjelasan Sah. yalah, ada orang kata kalau letak perlembagaan tu lebih tinggi daripada Quran dan Sunnah, maka jelaslah tak Islamik kan? Ya, perlembagaan Madinah. Apakah Nabi meletakkan perlembagaan Madinah itu mengatasi Quran? Sebenarnya perlembagaan Madinah itu bersumberkan Quran. Yes. Tapi dijelmakan dalam bentuk ayat-ayat yang berkaitan dengan realiti semasa pada ketika itu, zaman itu, di tempat itu. Jadi kita sekarang ini, kita berbincang dalam konteks pindaan perlembagaan. Undang-undang yang dulu nak dibuat, kata RUU 355 kah? Ya. Dia apabila kita nak buat pindaan ini, dia bukan orang kata eksesif dari segi pergerakan itu. Gradually. Jadi apabila melompat terus tinggi, akan dilihat secara tidak rasional. Walaupun kita kata itu berasal Quran. Tapi 355 sebenarnya tidak berasaskan Quran lagi. Ya. Sebab peruntukan itu tidak
meletakkan hukuman asal yang dalam Quran dan hadis tu. Jadi itu kita lihat, maknanya sekarang ni kita nak melihat pindaan, dan pindaan ini kita lihat ialah wallahu alam lah, kadang-kadang memayahkan. Dalam hal ini kita kena lebih rasional. Sebab itu apabila kita melihat kanun keseksaan di Malaysia, apakah perlu kita rubah sepenuhnya? Saya berpesan kepada para pelajar yang saya mengajar undang-undang keterangan dan undang-undang jenayah. Saya kata you all nanti akan menjadi hakim di mahkamah. Mahkamah sivil secara khususnya berhubung dengan kes mencuri, merompak, membunuh. Tetapi persoalannya, bagaimana nak membuat penghakiman? Apa yang berlaku di Pakistan? Sehingga kini hukuman mati kepada yang membunuh tidak dikenakan hukuman qisas. Tetapi dikenakan hukuman bunuh atas dasar takzir kerana bukti-bukti itu tidak menepati yang dikehendaki untuk hukuman bunuh secara qisas. Hukumannya secara takzir. Saya pesan kepada para pelajar, dengan you belajar undang-undang keterangan Islam, bear in your mind, you tak boleh jelaskan di mahkamah, dalam mahkamah, oh ini bertentangan dengan Islam. Tak. Sebab undang-undang keterangan yang ada di Malaysia ini 90% 100% undang keterangan Evidence Act 1950 sama dengan Evidence Act 1872 Pakistan. Tetapi dalam Kanun Syahadah Order di Pakistan 1984, 90% adalah dikekalkan undang-undang keterangan yang lama. Saya berani menjelaskan lebih pada 90%. Saya melihat 95% sama dengan, cuma berbeza struktur section sahaja. Bermakna apa yang ada di Mahkamah Syariah, undang keterangan Mahkamah Syariah sekarang ini 70% sama seperti yang ada dalam Akta Keterangan 1950. Jadi tengok, berasaskan keterangan tidak mencukupi seperti mana dikehendaki oleh syarak untuk hukuman hudud. Apa yang ada hanya hukuman takzir. Makna hukuman bunuh berasaskan takzir Islamik. Tetapi hakim kena ada dasar dia. Menggunakan logik. Sebab itu apabila pengampunan diraja dicadangkan supaya ahli waris. Sebab kuasa mengampun pesalah ialah kuasa ahli waris. Dicadangkan supaya ahli waris berada dalam jawatan kuasa pengampunan. Kita juga mencadangkan dalam konteks perbahasan. Kenapa perlu diat, blood money, compensation dalam kes bunuh? Sebab syarak juga melihat bahawa survival ahli waris yang ditinggalkan oleh si mati. Dengan blood money, dia memberikan satu support, strong support kepada ahli waris. Kita berhujah secara logik. Dan berhujah secara logik boleh diterima oleh bukan Islam. Kerana survival ahli waris yang ditinggalkan oleh si mati. Dengan diat berapa juta, 1 juta ataupun hampir 1 juta. Dia mampu memberikan kekuatan survival, kelangsungan kehidupan dalam konteks ahli keluarga. Logik boleh diterima. Wallahualam. Cukup lah kot. Malam ni pukul apa dah ni? Pukul 10.50 dah. Nah. Sesi lain pula lah. Baiklah. Baiklah. Adakah pada Ustaz Hamid Yusof. Jadi kita teruskan kepada agenda seterusnya, iaitu pelancaran tabung pengembangan Anjung Rahmat. Jadi saya jemput sekali lagi Ustaz Hamid Yusof untuk pelancaran tersebut. Kita silakan.
Ya, saya kan tadi diminta untuk melancarkan ni. Ya, betul. Ya ke? Okey. Nak meluncur ke mana ni? Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tanah 1.95 ekar yang dalam ruang lingkup yang ada ditunjukkan tu Anjur Rahman. Dan tanah ini terbiar sekarang ini dan kita ditakdirkan bertemu. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertemu dengan tanah ini dan kita mengharapkan ianya akan menjadi hak kita. Dalam kedudukan proses pengumpulan dana yang akan mengambil ruang ataupun jumlahnya lebih kurang 2 juta. Ataupun yang being targeted 2.2 million. Dengan perkiraan beberapa fees yang perlu ditanggung. Ya. Jadi suatu jumlah keluasan yang cukup lumayan dalam konteks pembangunan kita wadah WAP dengan di sebelah itu, ya, di sebelah parit tu. Kalau kita pernah sampai ke Anjur Rahmat itu sebelah parit lah tu, ya. Mungkin parit itu pun termasuk jugalah yang apa sungai kecil itu. Jadi dalam hal ini yang anggaran kos tu 2 juta tu 2 lebih tu. Persoalan yang kita nak lihat ialah persoalan bagaimana kita menyumbang. Saya sendiri insya-Allah akan memberikan sumbangan, saya tidak akan menyebut di sini. Tetapi melihat kepada keupayaan, training purposes dan sebagainya yang kita yakin inilah wakaf. Cuma dalam perbezaan pandangan kuasa menguruskan harta wakaf ini memang Majlis Agama setiap negeri. Tetapi bagaimana kita menjelmakan dalam bentuk yang wakaf tetapi dengan ungkapan yang lunak sedikit yang tidaklah absolutely wakaf. Ada perbincangan menyebut soal infak wakaf. Infak wakaf itu sendiri pun wakaf. Infak dah sebenarnya cuma hilah saja. Cuma dalam hal ini saya bagi pihak pusat mengharapkan supaya kita semua dapat sama-sama dan diberikan cadangan sebelum ini soal untuk dikaki persegikan, ya, supaya kita boleh membeli katakanlah 1,000 satu kaki persegi, ya, ataupun 500 dan sebagainya. Itu memudahkan akan dibuat untuk mereka laksana, untuk kita memahami dan kita panjang-panjangkan. Jadi dalam hal ini tanpa perlu banyak perbicaraan, saya merayu kepada semua untuk kita berwakaf infak untuk menaja, untuk membangun. Dengan membeli itu bangunan-bangunan yang dibangun atas tanah satu kaki kita punya, 2 kaki, 10 kaki, 10,000 kaki dan sebagainya berada di atas tanah wakaf kita. Bayangkanlah pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Jadi saya dengan ini tu bank pun ada, tapi apapun maknanya hubungi kita di wilayah, maknanya berhubungan dengan pihak keuangan wilayah. Sebelum kita salurkan, ada orang setengahnya nak menyalurkan di bulan Ramadan dan sebagainya. Tak apa, kita welcome semua. Dan insya-Allah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan kutipan ataupun wakaf ataupun pembangunan dan penajaan tapak tanah untuk tujuan pembangunan pengembangan Anjur Rahmat. Moga-moga diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wilayah ada target, Ustaz? Ada target untuk wadah wilayah?
Ya, sememangnya kena ada target. Ya, jadi kalau kita sama ada kita terus ke pusat, tapi maklumat itu kita kena beritahu kepada wilayah jugalah. At least kalau kita di wilayah ni menyumbang 5 juta, kemungkinan ada. Ya? Jadi maknanya wilayah yang dapat. Individu tak disebutlah nama di situ. Kan? Maknanya wilayah yang mencatatkan sejarah yang dapat membangun, membantu. Jadi kita koordinat. Jadi sebab itu saya bertanya kepada Tuan Haji Asri Harun sama ada kita perlu bayar kepada wilayah dulu. Tetapi oleh kerana perbincangan belum muktamad lagi untuk di kaki persegikan itu, yang penting sekarang ni kita allocate jumlah yang kita nak itu untuk kita bila-bila masa untuk kita salurkan. Wallahualam. InsyaAllah. Satu sanggup insya-Allah wakil tu. Pelajaran nombor 2 dah tu. Mau pencih semua lah. Ya, insya-Allah. Kita 2 orang jawatankuasa kempen ni, Haji Rahim dengan Haji Asri. Jawatankuasa dana lah. Duit. MB. IMB ya. Orang kuat-kuat semua. Asri, Harun, Rahim B. InsyaAllah. Okey dah, Adik. Okey, kepada moderator. Terima kasih atas pelancaran daripada Ustaz Hamid Yusof. Jadi kita teruskan kepada agenda seterusnya iaitu yang terakhirlah iaitu rumusan. Saya menjemput Tuan Haji Asri Abdul untuk memberikan rumusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari moderator, saudari Nur Amirah. Saya mengucapkan terima kasihlah kepada beliau kerana sudi ikut serta dalam usrah yang pada asalnya kita nak buat jadi usrah wadah saja, tapi kemudian kita rasa ada baiknya kita buat bagi jadi dalam konteks 3 generasi, 3G itu. Mudah-mudahan dia menjadi kerjasama yang lebih bermakna di masa akan datang. Kita pernah cuba juga dulu begitu, ada masanya Abi membuat pengisian, tetapi dia tidak berterusan. Kita harap selepas ini di peringkat PPI pun bukanlah setakat jadi moderator, bahkan boleh membuat pengisian juga. Kita buat rotation ya. Mudah-mudahan dia jadi suatu realiti lah. Kalau tidak ni macam Ustaz Amin katalah susah kerjasama sama negeri ni kan, nak menyelaraskan undang-undang Islam, tapi kita dalam satu negeri pun susah juga nak menyelaraskan ketiga-tiga entiti kita ini. Seterusnya tentang apa yang disampaikan oleh Haji Ahmad Sulaiman tadi mengenai ayat 55 surah An-Nur itu, saya hanya ingin menyebut bahawa kita teruslah beristiqamah sebab Allah menjanjikan kemenangan akhirnya kepada orang-orang yang istiqamah dalam perjuangan, memberikan kekuasaan untuk mereka menguruskan bumi ini seperti mana yang telah Allah berikan kepada generasi Islam. Mudah-mudahan akan sampai masanya kita beroleh kekuasaan untuk berbuat begitu, dan mudah-mudahan kerjasama antara generasi kita ini. Hari itu kami baca dalam surah Hud ayat 116 ada disebutkan satu istilah ulu baqiyatin, iaitu boleh ditafsirkan sebagai orang-orang yang telah meninggalkan jejak. Maka dengan harapan orang-orang wadah ni telah meninggalkan jejak, jadi disambunglah oleh generasi Abim dan juga
generasi pelajar sehingga akhirnya dia menjadi realiti. Jadi sudah ada jejak tu dia menjadi lebih mudah lah daripada kalau tak ada langsung. Ibarat macam perniagaan yang besar pada hari ini dimulakan oleh generasi pertama dulu kecil saja ya, macam Maidin. Kecil saja masa dia mula dulu. Tapi apabila dah disambung masuk generasi ketiga, maka dia jadi besar lah. Mudah-mudahan begitulah. Jadi apa ni yang kata wadah pun kita pun bukanlah bermula ya. Apa ni kita bermula ni dalam konteks jemaah kita lah, tapi dalam konteks perjuangan Islam keseluruhan kita tetaplah kita pun mewarisi daripada orang lain juga, daripada Hizbul Muslimin dan sebagainya, dan cuma kita tambahkanlah, kita tingkatkan kualiti, kita pelbagaikan lagi, kita besarkan medan dakwah itu sehingga ada kesan-kesan yang dicapai pada waktu ini berbanding dengan waktu silam. Ada sektor-sektor dakwah yang kita belum masuk secara berkesan. Apa ni yang saya fahamnya, Ikhwan di Sudan dulu ni masa zaman Hasan Turabi itu, Ikhwan telah berjaya melakukan apa kita kata penetration ya, masuk ke dalam kesatuan sekerja. Kita ni rasanya tak ada pengaruh kita dalam kesatuan sekerja. Kita juga tidak seperti perjuangan Iran yang mana gerakan Islam itu ada pengaruh di dalam bazar, penjual-penjual di bazar tu, pedagang-pedagang kecil tu, tak tahu saya sejauh mana pengaruh kita dalam bidang itu. Jadi inilah yang kita kena perbanyakkan kan, supaya ada pengaruh itu. Maka mudah-mudahan kalau semua sektor itu telah dapat kita tangani, mungkin lebih kukuhlah kehadiran kita dalam masyarakat itu sehingga kita boleh berjaya. Jadi kita kena banyak buat kerja lagi lah, kena banyak menyumbang tenaga, buah fikiran, keuangan untuk mencapai cita-cita ini ya. Jadi teruskan saja berjuang, insya-Allah jaminan Tuhan dalam surah An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum, itu dapat dijadikan realiti. Seterusnya tentang apa yang disampaikan oleh Ustaz Hamid ni, saya rasa sangat-sangat bermanfaat untuk kita memahaminya secara objektif. Jadi saya rasa kita pun dah lama tak ada wacana macam ini ya. Mungkin ada wacana di kalangan practitioner ya, di kalangan pensyarah, di kalangan pegawai tadbir ke apakah yang terlibat untuk menyelesaikan beberapa masalah. Tetapi wacana yang melibatkan masyarakat umum ni saya rasa jemaah kita pun lama dah tak buat. Yang saya ingat ialah seminar yang dibuat pada tahun 86 ya, ke arah pengislaman undang-undang, yang dilaksanakan pada 24 Ogos tahun 86 di Hotel Merlin Kuala Lumpur ya. Jadi kita dah lama sangat kita tak buat. Saya kata tak ada lagi, lepas itu macam tak ada susulan dalam program tu. Saya rasa Saleh Abbas ada ya, Ustaz Siddiq dan inilah Tan Sri kok nama satu, Saleh Abbas ya. Jadi kita tak ada wacana yang segar lagi dah lepas tu mengenai undang-undang ini. Jadi mungkin salah saya punya bacaan itu, tapi kita harap apa yang kita lalui pada malam ini mungkin boleh membuat jadi menyegarkan semula lah untuk kita terus berbincang dalam hal ini. Terima kasih kepada Ustaz Hamid juga yang telah melancarkan tabung pengembangan Darul Anjung Rahmat kita itu. Jadi mudah-mudahan tercapailah hasil yang sewajarnya daripada wadah wilayah ini, yang orang pandang kawasan inilah kawasan yang ada duit. jadi negeri-negara ini mengharapkan kita boleh menjana sumbangan yang paling banyak
ya insyaAllah mudah-mudahan kita boleh capai ya. Terakhir kita semua dah tahu ya tentang kesihatan sahabat-sahabat kita, terutamanya guru-guru kita. Jadi entahlah kenapa ya, mungkin stres sebab COVID ini, guru-guru terpaksa belajar cara baru kan, cara bagaimana nak mengajar online, dan apatah lagi guru besar menghadapi stres yang besar ya, yang banyak dalam hal ini. Jadi itu mungkinlah yang telah berlaku sehingga Puan Suraya mengalami kesakitan sebagai guru besar Sri Al-Huda itu. Yang lain-lainnya Ustaz Syahidul Bari, Ustazah Rosna, Ustazah Badaria, makin lama makin kita mendekati Sri Al-Huda ni makin kita tahu pula masalah di kalangan guru-guru ya. Jadi kita sebagai kalangan yang mengajar di institusi kita ini, kita bagi sokongan lah. Alhamdulillah tabung yang telah kita lancarkan itu pun mendapat respon yang baik, dan nanti kita akan agihkan, kita akan maklumkan selepas ini, dan juga menjadi permulaan kepada kita untuk ada tabung kebajikan yang standing lah, yang ada yang mungkin ada masanya kita dah ada asas, jadi kita boleh bagi dulu sebelum kita kutip ya. Mudah-mudahan kita boleh buat bermula dengan tabungan pada kali ini. Jadi saya ingat mungkin itu sajalah yang saya boleh sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan tercapailah hasrat yang kita lakukan pada malam ini dari segi mengharmonikan. Bukan sebenarnya bila Ustaz Hamid sampaikan itu, kita faham bukan mengharmonikan antara mahkamah sivil dan mahkamah syariah, tetapi mengharmonikan dahulu sesama mahkamah syariah ya. Jadi ini perjuangan yang panjang lagi lah nampaknya bagi kita ini. Sekianlah dulu, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan memberikan kita komitmen untuk terus istiqamah dalam perjuangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.